Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal Makno dan bersama ahli kumpulan kami ingin menerangkan dan membuat satu video pembentangan yang bertajuk Isu Keselamatan Data Peribadi Semasa Pembelian Atas Talian. Pembentangan ini dilaksanakan untuk subjek penghayatan etika dan peradaban BIPW 2132. Saya akan mula kongsikan isi kandungan pembentangan. Ini adalah isi kandungan pembentangan kami yang bertajuk Isu Keselamatan Data Peribadi Semasa Pembelian Atas Talian. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad. Janganlah kacau. Jadi ini adalah senarai ahli kumpulan kami yang terdiri dari 6 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Akmal bin Makno, dan seterusnya Muhammad Izzuddin bin Mokhtar selaku ketua kumpulan kami, Umarul Hakimi bin Harun, Nabil Aiman bin Alias, seterusnya Muhammad Syahir bin Ma'ruf, dan yang terakhir Kartik anak lelaki Balu. Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan kepada tajuk kami. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumumkan semasa wabak pandemik novel coronavirus COVID-19 telah mendorong trend pembelian atas talian yang menjadikan ianya semakin popular. Hal ini dibuktikan kerana pengguna menghadapi kesukaran untuk melakukan pembelian secara fizikal di atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Sebagai contoh, jumlah pembeli yang dibenarkan untuk berada di dalam kedai pada satu-satu masa. Terusnya, penjarakan sosial yang ditetapkan dan juga syarat-syarat yang menyebabkan pembeli memilih untuk menggunakan platform pembelian atas talian. Walau bagaimanapun, dalam kemudahan proses pembelian atas talian ini, pengguna akan menghadapi permasalahan keselamatan data peribadi yang berkemungkinan diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini demikian kerana pengguna harus mendedahkan data-data peribadi seperti nombor telefon, alamat dan nombor kad kredit semasa melakukan pembelian di atas talian. Permasalahan-permasalahan ini yang mendorong minat pengkaji untuk menjalankan kajian tentang kesahihan dan tahap kesedaran pengguna terhadap isu keselamatan data peribadi ini. Data peribadi sangat penting untuk dijaga untuk mengelakkan ianya disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengguna atau pembeli juga harus berjaga-jaga semasa melakukan urusan pembelian di atas talian. Kajian ini akan mengkaji sejauh mana tahap kecaknaan pengguna tentang isu keselamatan data peribadi semasa pembelian di atas talian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Di dalam kajian yang dilakukan oleh kami, terdapat 3 objektif yang difokuskan, iaitu yang pertama ialah mengkaji isu dan permasalahan pembelian atas talian, khususnya isu keselamatan data. Seterusnya, mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan keselamatan data pengguna semasa pembelian atas talian. Dan yang terakhir, mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang kepentingan isu privasi dan data pengguna. Jadi saya akan meneruskan dengan dapatan kajian. Saya akan menerangkan tentang maklumat asas di dalam dapatan kajian kami. Kajian ini menggunakan kaedah borang kaji selidik di mana kami dapat mengumpulkan seramai 80 responden yang telah membantu kami menjawab soalan-soalan yang diajukan. Jadi saya akan menerangkan tentang dapatan kajian kami. Yang pertama iaitu maklumat asas. Di dalam 80 responden, majoriti ialah yang berumur 18 hingga 27 tahun, iaitu sebanyak 43.8%. 58 tahun ke atas sebanyak 20%, yang berusia 28 hingga 37 tahun sebanyak 15% dan selebihnya 48 hingga 57 tahun, iaitu sebanyak 12.5%. Berdasarkan jantina pula, sebanyak 57.5% untuk lelaki
dan 42.5% untuk wanita. Berdasarkan kaum pula, kaum Melayu pula yang terbanyak dalam menjawab borang kaji selidik ini, iaitu sebanyak 87.5%, dan selebihnya ialah kaum Cina, India dan lain-lain. Di mana untuk tahap pengajian pula, sebanyak 51.2% mempunyai ijazah, 25% untuk SPM dan diikuti sebanyak 20% untuk diploma dan selebihnya ialah master dan PhD. Majoriti yang menjawab respon ini pernah melakukan pembelian di atas talian. Hal ini bermakna isu ini sangat penting untuk dikaji. Manakala rata-rata pengguna mempunyai tahap kegerapan sederhana dalam pembelian atas talian. Dan akhir sekali, majoriti pengguna menggunakan platform perbankan atau e-wallet semasa melakukan pembayaran berbanding bayaran tunai. Sekian dari saya akan serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Ma'ruf dan saya akan terangkan tentang objektif satu kumpulan kami, iaitu mengkaji isu dan permasalahan dalam pembelian atas talian, khususnya isu keselamatan data. Daripada dapatan kajian kami tentang permasalahan atau isu dengan data pribadi pengguna semasa melakukan pembelian secara atas talian, kami mendapati bahawa 21.3% daripada 80 orang responden menjawab ya, manakala 78.8% menjawab tidak. Kemudian, data peribadi pengguna pernah dicerobohi atau disalahguna semasa atau selepas melakukan pembelian atas talian. Sebanyak 10% daripada 80 orang responden menjawab ya dan 90% menjawab tidak. Seterusnya, kajian jaminan pengguna tentang data peribadi mereka ketika membeli barang atas talian, kami mendapati majoriti daripada responden iaitu 46 orang tidak pasti adakah data peribadi mereka terjamin dan hanya 8 responden sangat yakin data peribadi mereka terjamin. Seterusnya, tentang keyakinan pengguna mengisi maklumat data peribadi ketika membuat pembelian atas talian, majoriti daripada responden iaitu sebanyak 48 orang berasa tidak pasti ketika mengisi maklumat peribadi mereka, 8 orang sangat yakin dan hanya 4 orang sangat tidak yakin untuk mengisi maklumat peribadi mereka ketika membeli atas talian. Kemudian, pendapat pengguna jika isu keselamatan peribadi semasa pembelian atas talian terus berleluasa, sebanyak 15% daripada responden menjawab ya dan 85% menjawab tidak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhtah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan objektif 2 iaitu mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan keselamatan data pengguna semasa pembelian atas talian. Okey, bagi soalan satu iaitu tahukah mereka jika data maklumat peribadi mereka dicerobohi, mereka boleh membuat aduan kepada pihak tertentu. Setelah mendapat 80 jumlah responden terhadap 15% bersamaan 12 orang responden yang kurang pasti, manakala 23.8% iaitu bersamaan 19 orang mengatakan pasti, selebihnya iaitu 61.3% bersamaan 49 orang responden mengatakan bahawa jika data peribadi mereka dicerobohi, mereka boleh membuat aduan kepada pihak tertentu. Okey, seterusnya untuk soalan kedua bagi objektif 2 ini, soalan yang kami tanyakan kepada responden adalah mereka
mengambil berat tentang data, adakah mereka mengambil berat tentang data peribadi dan untuk soalan kedua bagi objektif 2 ini, soalan yang kami ajukan kepada responden, adakah mereka mengambil berat tentang data peribadi dan keselamatan data mereka sebelum melakukan pemilihan atas talian? Hasil daripada 80 responden menjawab soalan ini sebanyak 98.8% bersamaan 79 orang responden mengatakan ya, manakala 1.2% bersamaan satu orang responden mengatakan dia tidak mengambil berat tentang akan data peribadi dan keselamatan mereka dia sebelum melakukan sebarang pembelian atas talian. Okey, seterusnya bagi soalan ketiga untuk objektif 2 ini, sejauh manakah mereka cakna dan mengambil berat tentang isu maklumat keselamatan data peribadi mereka semasa berurusan atas talian? Hasil dapatan kajian sebanyak 0% bersamaan 0 orang responden menjawab tidak peduli, manakala 62 bersamaan 50 orang responden menjawab mereka cakna dan mengambil berat tentang isu maklumat keselamatan data peribadi mereka semasa berurusan atas talian. Okey, air sekali bagi soalan 4 untuk objektif ini. Objektif 2 ini, soalan ini berkaitan kerapan mereka menyemak laman sesawang sebelum melakukan sebarang pembelian atas talian. Sebanyak 1.3 bersamaan 1.3 responden bersamaan satu orang responden mengatakan kurang kerap, manakala 25% bersamaan 20 orang responden mengatakan jarang-jarang, manakala yang selebihnya 47.5% bersamaan 38 orang mengatakan mereka sangat kerap menyemak laman sesawang sebelum melakukan sebarang pembelian atas talian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah mana bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Aiman bin Alias. Jadi saya akan membentangkan tentang objektif 3 iaitu untuk mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang kepentingan isu privasi dan data pengguna. Soalan pertama yang kami tujukan kepada responden ialah tentang mengenal pasti betapa pentingnya data peribadi mereka semasa melakukan urusan pembelian di atas talian. Dengan soalan yang kami tujukan tersebut, dalam skala 1 hingga 5, terdapat 80 responden yang kami terima. Di skala 5, terdapat 43 responden yang yakin bahawa data peribadi mereka sangat penting. Manakala di skala 4, seramai 13 responden, di skala 3, seramai 17 responden menganggap data peribadi mereka tidak terlalu penting. Manakala di skala 2 dan skala 1, terdapat 7 responden yang menganggap data peribadi ini tidak penting bagi mereka. Seterusnya, soalan yang kedua bagi objektif ketiga kami ialah untuk mengenal pasti adakah mereka tahu bahawa data peribadi mereka yang telah dikemas kini semasa melakukan urusan pembelian di atas talian ni akan disimpan di dalam internet. Oleh demikian, terdapat 62 responden bersamaan 77.5% daripada 80 responden sedar bahawa data peribadi mereka akan disimpan di dalam internet. Manakala 18 atau 22.5% responden daripada 80 responden yang kami terima mungkin tidak sedar atau tidak tahu bahawa data peribadi mereka ni telah disimpan di dalam internet selepas melakukan urusan pembelian di atas talian.
Soalan ketiga yang kami tujukan ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan responden bahawa maklumat yang mereka beri untuk urusan pembelian atas talian ni boleh disalahguna oleh setengah pihak. Setelah kami terima maklum balas daripada 80 responden, kami dapat melihat bahawa lebih ramai responden yang tahu bahawa data peribadi mereka boleh disalahguna. Di mana terdapat 56 responden yang menyatakan bahawa mereka sangat tahu bahawa data peribadi mereka boleh disalahguna oleh setengah pihak. Dan 21 responden kurang pasti dan terdapat 3 responden yang tidak tahu bahawa data peribadi mereka ni boleh disalahguna oleh setengah pihak. Seterusnya soalan yang terakhir bagi objektif kami yang ketiga adalah untuk mengenal pasti adakah responden mengambil berat tentang jenayah cyber yang berleluasa pada masa ini. Berdasarkan carta tersebut, sebanyak 62.5% bersamaan dengan 50 daripada 80 orang responden sangat menitik beratkan tentang masalah jenayah cyber ini. Dan 19 responden juga peduli akan permasalahan ini. Manakala tiada responden yang tidak mengambil berat tentang masalah jenayah cyber yang berleluasa ini. Akhir kata, kami telah mencapai objektif kami yang ketiga iaitu mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang kepentingan isu privasi dan data pengguna. Sebagai kesimpulan, kami dapat mengenal pasti bahawa lebih dari separuh responden mempunyai pengetahuan tentang kepentingan isu privasi mereka dan data pengguna. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Umarul Hakimi bin Harun. Saya akan membentangkan objektif PAD di mana bahagian ini mencadangkan langkah dan kaedah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap keselamatan data pribadi. Berikut ialah graf kekerapan pengguna mengemaskini perisian data pribadi masing-masing. Sebanyak 35% iaitu 28 dari 80 responden kerap mengemaskini data pribadi. Seterusnya, sebanyak 32.5% iaitu 26 daripada 80 responden melakukan kemaskini data pribadi dengan sederhana. Selain itu, sebanyak 23.8% iaitu 19 daripada 80 responden sangat kerap mengemaskini data pribadi dan selebihnya sebanyak 8.8% pengguna tidak kerap mengemaskini data pribadi. Menurut graf ini, ramai pengguna sedar akan kepentingan data pribadi masing-masing daripada dibocorkan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah cadangan-cadangan pengguna untuk pembeli mengurangkan berlakunya kebocoran data pribadi. Menurut cadangan tersebut, majoriti pengguna telah mencadangkan untuk membuat semakan terhadap sesuatu laman sesawang sebelum meneruskan transaksi. Dengan menyemak laman sesawang sama ada ia sahih ataupun tidak, ia dapat mencegah daripada data pribadi dibocori oleh pihak lain. Cadangan seterusnya ialah dengan tidak memberikan kod nombor OTP atau nama Inggerisnya one time password kepada pihak lain. OTP membawa maksud kod yang berangka 6 digit yang dihantar kepada pengguna semasa melakukan transaksi. Seterusnya, pengguna mencadangkan supaya lebih prihatin dan mempunyai pengetahuan tentang internet supaya tidak mudah ditipu oleh pihak terbabit. Menurut data daripada Jabatan Perlindungan Data Pribadi, agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu data pribadi yang mudah dibocori oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ialah pengguna yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai internet. Pengguna tersebut sewenang-wenangnya menekan pautan yang membawa data pribadi mudah ditembusi dan dibocori oleh pengguna. Menurut cadangan ini, pihak kerajaan perlu membuat kempen secara besar-besaran kepada semua pihak supaya lebih prihatin dan mempunyai pengetahuan dalam internet supaya tidak mudah ditipu oleh pihak tersebut. Cadangan yang terakhir ialah pengguna menggesa supaya pihak kerajaan lebih tegas dan memantau isu ini dengan kerap menyiasat dan menangkap pihak yang tidak berjawab pihak yang tidak bertanggungjawab yang memunculkan dan menjual data pribadi kepada orang lain. Sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan
pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Sekian. Okey, yang pertama, cabaran yang kami hadapi adalah tidak mencapai jumlah sasaran responden. Kumpulan kami mensasarkan sebanyak 110 orang responden, tetapi yang kami dapat hanyalah 80 orang responden sahaja. Okey, bagi cabaran yang kedua, untuk soalan study ini, dia mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan jumlah minimum responden, iaitu 80 orang. Itu saja. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Kartik anak lelaki Balu. Nombor matrik saya B0919100083. Hari ini saya nak terangkan tentang kesimpulan kumpulan kami. Objektif pertama kumpulan kami adalah mengkaji isu dan permasalahan dalam pembelian atas talian, khususnya isu keselamatan data. Daripada hasil objektif pertama, kami mendapati bahawa kebanyakan responden kami tidak pernah mempunyai masalah dengan data peribadi mereka semasa melakukan pembelian secara atas talian. Mereka juga tidak pernah ada pengalaman di mana data mereka disalahgunakan. Mereka juga tidak teragak-agak untuk tidak membeli barang atas talian jika isu keselamatan data peribadi terus berleluasa. Objektif kedua kami adalah mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan keselamatan data pengguna semasa pembelian atas talian. Hasil daripada objektif kedua, kami mendapati bahawa kebanyakan responden kami peka terhadap isu keselamatan data peribadi dan mereka selalu berhati-hati bahawa mereka boleh membuat aduan jika maklumat peribadi diceroboh, mengambil berat terhadap data yang mereka beri dan mereka selalu menyemak laman sesawang sebelum melakukan pembelian di atas talian. Objektif ketiga, mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang kepentingan isu privasi dan data pengguna. Daripada objektif ketiga, kami mendapati responden kami tahu bahawa data peribadi mereka akan disimpan dalam internet. Mereka juga sangat peka bahawa maklumat yang mereka beri boleh disalahgunakan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Objektif keempat dan terakhir ialah mencadangkan langkah dan kaedah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap keselamatan data. Objektif keempat kami menyatakan ramai responden kerap kemaskini perisian data mereka. Sekian, terima kasih.